Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, pada hari ini saya akan mengajar untuk chapter 3 matrices sambung ikut kalau kita ikut daripada DCI lah. Okay, untuk chapter 3 matrices ni mungkin ada kebanyakan daripada awak semua tu dah mungkin belajar lah dari segi matrices. Okay, yang ni matrices ni kita belajar waktu form 5 lagi lah. Okay, kalau yang dia ada beberapa jenis matrices dan saya akan sampaikan nantilah contoh-contoh matrices nanti. Okey, seterusnya. Okey, example 1, introduction for the matrix A. Okey, ini adalah kita panggil matrices. Okey, kepada yang siapa yang perlu tengok ni adalah matrices. Okey, matrices dan kalau kita tengok di sini, dalam kes ni kita panggil order 3 times 3. Okey, 3 times 3. Apakah yang dimaksud dengan 3? 3 ni adalah menunjuk yang awal ni adalah kita panggil untuk row. Okay, row barisan. Lepas tu yang sini adalah untuk column. Okay, column. Okay, jadi untuk ni, bila kita tengok pada matrices ni, kita ada berapa row? 1, 2, 3. Maknanya ada 3 row. Jadi 3. Lepas tu pada column kita tengok berapa column? 1, 2, 3. Maknanya kita ada 3 column. Jadi 3 times 3. Kalau katakanlah ada matrices 2, 0, 1, 2. Contohlah kan. Okey, jadi daripada sini kita tengok ada berapa row. Kita tengok pada row, bilangan row terlebih dahulu. Okey, sana ada 1, ada 2. Mana 2 times, okey, kolom 1, 2. Mana times 2. Okey, kalau katakanlah macam ni, 3, 3, 0, 1. Okey. Jadi dalam kes ni kita tengok ada berapa row? Ada satu sahaja dalam satu barisan. Maknanya 1 times kolom berapa? 1, 2, 3. Jadi 1 times 3. Okey, boleh. Ini maknanya kalau dalam matrices ni kita kena tahu, kenal pasti mana satu row, mana satu kolom. Sebab dalam calculation nanti kita terutama dalam multiplication lah, dia akan tengok berdasarkan row dan kolom ni. Okay, mungkin yang semua tak nampak lagi lah. Okay, jadi untuk dalam matrices ni, yang first value dekat daripada left hand side awak ni kita panggil A11. Okay, ni A11, 5 tu A11, A12, lepas tu A13. Okay, lepas tu di sini kita panggil A21. Ini adalah nilai start pada row dulu. A21, A22, A23, lepas tu A31, A32, lepas tu yang last sekali A33 adalah 6. Okay, jadi daripada soalan ni dia minta awak untuk state, nyatakan bagi A22. Jadi A22 yang mana satu? Okay, yang ni adalah A11, 12, 13. Lepas tu sini untuk row 21. Bila awak tengok pada angka 2 ni menunjukkan pada row yang kedua. Okay, 2. Jadi yang next dia adalah kosong. Jadi A22 is equal to 0. Okay, itu jawapan bagi A22. Okay, lepas tu untuk B, the leading diagonal of matrix A. Okay, jadi bila melibatkan diagonal, maksudnya pada ni lah. Dia akan pada barisan ni. Ni. Okay, jadi nilai yang ada pada nilai diagonal adalah nilai 5, 0 and 6. Okay, maknanya ada 3 value. 5, 0, 6. Dia kena daripada from this side lah. Okay, kita panggil leading diagonal of matrix. Okay, the order of matrix A. Okay, sama apa yang saya maklum tadi lah. Maknanya kita tengok pada bilangan row terlebih dahulu dan diikuti dengan kolom. Jadi the order of matrix A is that 3 times 3. Okay, ni adalah simple example lah sebab saya lebih suka tunjuk daripada ni berdasarkan example. Barulah kita lebih jelas lah. Okay, next. Example 2. Find the value. Given that, okay, 3C plus D, 2PQ. Okay, sekarang ni kita tengok. Find the value of C, D, P and Q. Okay, mula-mula sekali kita kena identify. Adakah order bagi kedua-dua ni sama ataupun tak sama? Okay, jadi kalau kita tengok di sini, order dia lah 2 times 2. Okay, yang ni pun samalah 2 times 2. Okey, jadi bila kita tengok sini order pada kolom ni, yang tu sama tu dengan yang depan ni adalah sama. Maknanya
Boleh. Maknanya kita boleh proceed untuk kita next step untuk dapatkan nilai C, D, P and Q. Okey, kita tengok 3C. 3C plus D equal to, okay, kita tengok 3C plus D equal to 1. Okay, 1. Jadi maknanya kalau kita nak dapat nilai, mana kalau yang satu lagi C minus 2. Kita cuba carikan, kumpulkan satu koefisien yang sama. Okay, yang ada C, D ada pada dua kan, dua angka. Mana pada A11 dan juga pada A22. Okay, ni A11 dan juga A22. Okay, satu lagi C minus D equal to negative 2. Okey, jadi kita dah tahulah nilai lah. Maknanya kita boleh dapatkan nilai untuk C. Okey, C maksudnya kita akan dapat uh, C kita akan dapat. Okey, yang ini adalah untuk koefisien. Yang ini untuk yang satu, 1. Lepas tu adalah 2. Okey, jadi maknanya kita kalau kita nak dapat nilai C bersamaan negative 2 plus D ataupun D minus 2 lah maknanya. Okey, D minus 2. Okey. Jadi kita pun nak substitutekan. Makna nilai C ni bersama dengan D minus 2. Okey, 3. Kita pun boleh substitute. Okey, 3 D minus 2. Okey, plus D equal to 1. Okey, jadi bila kita substitute 3D. Okey, kita simplify 3D minus 3 times 2, 6 plus D equal to 1. Okey, jadi 3D plus D jadi 4D lah. 4D minus 6 equal to 1. Okey, jadi kita pun pindah 4D equal to 1 plus 6. Okey, jadi kita akan dapat 7. 4D. Okey, jadi jawapan akhir bagi D ialah 7 over 4. Okey, dah selesai untuk D. Kita dah dapat untuk D 7 over 4. Jadi kita boleh substitute balik untuk yang C. Okey, yang C yang tadi ni. Okey, C equal to negative 2 kan. Okey, negative 2 plus D. Ataupun D minus 2. Okey, D minus 2. Okey, sekarang ni kita dapat nilai D adalah 7. Okey, 7/4 minus 2. Okey, 7 over 4 minus 2 sekarang jadi awak akan dapat nilai lah. Okey, kalau yang tu pun boleh ke yang ni darab 4 sini, makna atas ni darab 4. Okey, boleh lah. Okey, jadi negatif lah. Jadi awak akan dapat jawapannya last sekali C equal to negative 1 over 4. Okey, selesai untuk C dan D. Okey, next step untuk yang P and Q pula. Okey, jadi untuk P and Q, okay, saya tulis pada yang next slide. Okay, 2P. Okay, 2P minus Q is equal with 5. Okay, equal with 5. Okay, tengok 2P. Okay, minus Q equal to 5. And next, A to 1, P plus Q equal to negative 2. Okay, P plus Q equal to negative 2. Okey. Jadi kita pilih di antara dua ni mana yang lebih senang. Okey, ni ada satu. Okey, ni sini dua. Ikut awak lah nak tulis macam mana pun. Okey. Katakanlah saya pilih untuk dapatkan nilai P. Okey, P is equal negative 2 minus Q. Okey. Jadi awak boleh substitute daripada sinilah. Daripada yang 1 ni. Maknanya 2P. Okey, minus. Sekarang silap. Okay, 2P tu adalah negative 2 minus Q. Jadi 2. Okay, P adalah negative 2 minus Q. Okay, minus Q yang satu lagi equal to 5. Okay, jadi bila kita simplify dapatlah sini negative 4. Lepas tu ini adalah negative 2Q minus Q equal to 5. Okey, jadi last sekali awak dapat untuk yang Q negative 4. Okey, ini jadi negative minus 3Q. Okey, minus 3 equal to 5. Okey, jadi negative 3Q equal to 5 plus 4. Jadi 9.
negatif 3Q. Okay, jadi untuk last kali maksudnya kita akan dapat nilai Q equal to negatif 3. Okay, kita pun dah dapat nilai untuk yang Q, negatif 3. Okay, then bila kita nak dapatkan nilai untuk P, bolehlah kita substitute. Contohnya kita ambil yang ni lah. P minus 3 equal to negative 2. Okey, jadi untuk P, okay, negative 2 plus 3. Okey, jadi jawapan akhir akan dapat 1. P equal to 1. Okey. Okey, jadi jawapan akhir bagi P is 1 and Q is negative 3. Okey, yang C and D kita dah dapat lah. Kalau yang C negative 1 over 4 and D 7 over 4. Okey, ni kita pun dah selesai untuk dapatkan value bagi C, D, P and Q. Okay. Next untuk example. Okay, example 3 kita tengok. Okay, yang ni adalah type of matrices. Okay, determine the type of matrices. Okay, jadi kalau kita tengok pada yang A ni, yang A adalah semua matrices lah. Okay, kalau yang A ni, kita tengok pada nilai dia, semua kosong dalam satu matrices. Ini kita panggil zero matrix. Okay, zero matrix. Okay, zero matrix atau sesetengah pengkaji dia panggil null. Null matrix. Okey, ini adalah type of matrices sahajalah. Yang B. Okey, yang B ni kalau kita tengok sini menunjukkan untuk apa ni? Ini adalah row. Row matrix. Okey, ini adalah row matrix. Okey, yang B. C, sini kita panggil column matrix. Okey, column matrix. Okey, D. Okey, D. Dia kalau sebab dia macam menunjukkan 2 times 2. Okay, yang ini adalah 2 times 2. Kita panggil sebagai square matrix. Okay, ini adalah square matrix. Yang ni, kalau kita tengok pada matrix ini hanya ada value pada di antara diagonal sahaja. Jadi kita panggil diagonal matrix. Okay, ini diagonal matrix. Kalau yang ni, yang F, semua adalah 1 pada diagonal. Bila hanya satu sahaja, nilai satu sahaja, kita panggil identity matrix. Okay, ini adalah identity matrix. Okay, G. G, kalau kita tengok nilai dia, yang ni sahaja kan. Kalau macam ni, kalau kita compare dengan D, semua dalam matrices tu ada nilai negative 5, 1, 2 and negative 3. Jadi semua adalah kita panggil 2 times 2 ataupun square matrix. Tapi kalau dalam case ni, dalam 2 times 2 ni, ada nilai kosong sini dan ada nilai sini. Okay, kalau kita buat triangle ni, kita panggil sebagai upper triangular matrix. Okay, upper triangular matrix. Okay. Kalau dalam kes ni pun sama. Kita tengok kosong ni banyak pada sini. Jadi maknanya kita tengok nilai ni. Okay. Bila kita buat triangle tu kita panggil lower triangular. Okay, yang ni adalah lower triangular. Okay, yang ni senang lah. Okay, ini hanya untuk kita determine the type of matrices sahaja. Okay, jadi untuk matrices ni dia cuma ada 8 jenis lah. 5. Okay, ada 8. Maknanya zero yang identity ni sepatutnya tak masuk dalam syllabus pun, maknanya kita tak adalah calculation yang melibatkan identity matrix. Tapi yang ni mungkin akan biasa lah lepas ni. Okay. Okay, next. Okay, sekarang ni for each of the following, find A plus B if possible. Okay, jadi dalam kes ni kita diminta untuk kita selesaikan mengikut order ni lah. Okay, kalau kita tengoknya A. Dan yang A, order dia samalah. Yang ni 2 times 1. Okay, 2 times 1. Jadi sini pun 2 times 1. Tapi kena ingatlah, kalau yang A plus B dia tak sensitif dengan tu, nanti awak akan nampaklah beza antara yang sum dengan yang multiplication. Okay, kalau yang A plus B. Okay, A. Okay, A plus B. Okay, jadi A plus B dalam kes ni 3 minus 2. Okay, plus 0, 5.
Okey, dalam kes ni awak boleh simply solve lah. Maknanya 3 plus 0 jadi dapat 3. Lepas tu negative 2 plus 5 kita dapat 3. Okey, jadi jawapan akhirnya 3, 3. Okey, yang seterusnya untuk B. A plus B. Okey. Okey, saya solve sini tu lah. Okay, kalau A plus B maksudnya 2 plus 9. Kita dapat berapa? 2 plus 9 kita dapat sebenarnya dapat 11. Okey, dapat 11. Lepas tu 1. Okey, 1. 1. Okey, 1 plus minus 6. Jadi kita akan dapat negative 5. Okey, negative 5. Negative 5. Lepas tu 6 plus 5 kita dapat 11. Lepas tu 7. 7 plus dengan 1 dapat 8. Okay, lepas tu negative 5 plus 3 kita dapat negative 2. Okay, last sekali 0 minus 4 kita akan dapat negative 4. Okay, kalau yang untuk sum ni direct. Sum dan juga minus sama. Kita boleh terus direct solve the problem. Okay, jadi next negative 1. Okay, sekarang ni kita tengok negative 1 nak plus dengan negative 9. Kalau sini kita tengok ada perbezaan lah maknanya dari segi order. Kalau kita tak boleh nak selesaikan maksudnya tak boleh lah sebab order antara dia adalah tak sama. Therefore A and B cannot be added. Sebabnya kalau ikut logik pun kita tak boleh nak solve ni. Sepatutnya direct lah negative 1 plus negative 9. Lepas tu negative 6 plus negative 8. Tapi dalam kes ni yang C ni tak boleh proceed. Therefore kita boleh kata A and B cannot be added. Because the order between A and B are different. Okay, boleh. Okay, tapi dalam kes yang A ni tak ada masalah lah. Okay, yang ni sama-sama boleh. Yang ni lain terus. Okay, 2 times 1 ni sama. Cuma yang dalam kes ni dia lain. Okay, boleh. Order antara A dan B ni sama. Okay, macam ni adalah 2 times 1, 2 times 1. Ni 2. 2 plus 2, 3. Lepas tu inilah 2, 3. Okay, yang ni untuk yang A ni, yang C ni pula adalah 2 times 2. Tapi yang B ni adalah 1 times 2. Jadi different. Jadi tak boleh nak proceed lah. Okay. Okay, boleh. Dan seterusnya. Okay, jadi untuk yang minus pun sebenarnya samalah. Kalau soalan ada minta untuk A minus B, maksudnya samalah dari segi prosesnya. Maknanya 3 negative 2. Okay, katalah 0 minus 0,5. Okay, boleh solve problem direct lah. Okay, maksudnya 3 negative 2 minus 5 akan dapat negative 7. Okay, itu sama. Proses untuk sum and different tu sama. Okay, next. Okay, sekarang ni untuk example 5, multiplication. Okay, untuk example 5 ni, multiplication ni, okay, dia sebenarnya pun direct lah. Contohnya kalau untuk 3A. Okay, maksudnya untuk 3A. 3A adalah matrices dia 3, 5, negative 6, negative 2, 0, negative 1, 9, 7 and 0. Okey, jadi bila kita solvekan, simplifykan, maknanya kita kena darab 3 bagi semua value yang ada dalam matrix ni. Maksudnya 3 darab 3 kita dapat 9. Lepas tu 15. Okey, lepas tu dapat negative 18. Lepas tu negative 6. 0. Negative 3. Lepas tu 27. Lepas tu 21. 0. Okey, yang ni dah selesai bagi yang untuk A, 3A. Okey. Dan seterusnya. Kita tengok pada yang B. Okey, yang B ni dia sama juga prosesnya. Maknanya yang ni kita kena divide by 2 lah. Maknanya dalam kes B ni 1/2. Okey, 1/2. 1 negatif 9 yang untuk B lah. 2, 6, 5, 4, 3, 8, 8. Okey. Jadi bila kita darab bagi semua angka dalam matrices ni kita akan dapatlah. Okey, yang ni jadi 1/2. Okey, yang ni negatif 9/2. Lepas tu 2/2 akan jadi 1. Lepas tu 6 divide by 2 kita dapat 3. 5/2. Okey, lepas tu 4/2 kita dapat 2. Okey,
3/2. Lepas tu 8 divide by 2 kita akan dapat 4. Dan last sekali pun 4 sama. Okay, yang ni pun samalah. Senang. Okay, yang 5A tu minus 2B. Okay, kalau yang 5A maknanya kita kena dapatkan nilai untuk 5A terlebih dahulu. Okay, kalau 5A, masa terus darab lah. Yang ni 5, okay, 5A. 5 darab 3, okay, 15, 25, negatif 30. Lepas tu negatif 6, 0, negatif 5. Okay, 9 darab 5, 45. Okay, lepas tu 35. And then last sekali 0. Okay, jadi kita dah dapat untuk yang 5A. Lepas tu untuk 2B pula. 2B. 2B equal. Okay. Maksudnya 2 darab 1. Okay, 2. Negatif 18. Okay, negatif 18. Lepas tu 4. Okay, 2 times 6. 12. 12. 10. Lepas tu 8. Lepas tu 3 times 2 dapat 6. 6. 16. And last sekali pun 16. Okey, jadi dalam kes ni awak boleh terus direct lah. Kalau kita tengok sini order between A and B ni sama kan. Yang ni pun 3 times 3. Yang sini pun 3 times 3. Maknanya kita boleh proceed untuk tolak. Jadi jawapan akhirnya, okay, 15 tolak 2, kita dapat 13. Okay, 13. 25. Okay, 25 minus dengan 18, kita akan dapat berapa? 35 minus dengan minus lah. Dia minus. Okay. 5A minus minus mana 25 plus 18 lah. Jadi kita akan dapat 43. Kan sebab ni minus. Okay, lepas tu negatif 30 minus 4. Kita akan dapat negatif 34. Okay. Okay. Lepas tu untuk yang seterusnya negatif 6 minus 12. Kita akan dapat berapa ni? Kita akan dapat negatif 6 kan ni? Betul tak? Okay, negatif 6 minus dengan 12, kita akan dapat negatif 18. Negatif 18. Mana ni? Okay, negatif 18 dan seterusnya. Mana boleh solve lah. Last sekali awak dapat jawapan dia. Okay, boleh. Okay, next. Okay, yang ni example 6 yang multiplication. Okay, kalau kita tengok pada multiplication, yang ni samalah 3 times 3. Maknanya order bahagian ni adalah sama. Same. Okay, row kolom dekat ni, yang first matrix dengan yang first row, yang row bagi second matrix adalah sama order. Jadi kita akan dapat jawapan akhir tu must be 3 times 3. Tapi kalau yang untuk yang sum and differ tu kita terus direct solve lah maknanya. Tapi yang ni kita akan tunjuk lah. Okay, yang ni baru di peringkat minus lagi ni. Okay, saya tunjuk yang seterusnya. Okay, kalau katakanlah soalannya macam ni. Untuk multiplication. Matrices macam ni. Kalau kita tengok pada yang first matrix adalah 2 times 2. Okay. Kalau untuk second column, kita tengok pada row 2 times 1. Okay, jadi jawapan akhir dia sepatutnya macam mana kita nak tahu untuk last matrices. Okay, kalau 2 times 2 dan last sekali 2 times 1, kita check sini. Kalau sini 2, sini 2, maksudnya same. Jadi jawapan akhirnya mestilah 2 times 1. Jadi jawapan matrices dia adalah 2 times 1. Okey, jadi jawapannya 2 times 1. Jadi macam mana kita nak solvekan dia? Okey, 5 ni sini darab dengan yang ni. Okey. Contohnya 5 darab dengan 3, 5 times 3 plus plus 2. 2 pula. Tadi 5 times 3 plus 2 times negatif 5. Okey. Okay, lepas tu kita proceed pula step yang seterusnya. Yang ni. Okay, yang ni. Negatif 3 times 3 plus.
Ingat, kena ada plus 4 times negative 5. Okey, jadi jawapan akhirnya ialah 5 times 3 berapa? 15. Okey, 15 tambah yang ni 2 times negative 10. Okey, lepas tu negative 3 times 3 dapat negative 9 plus negative 20. Okey, jawapan dia ialah last sekali. Okay, 15 minus 10. Jadi kita akan dapat 5 lah. Yang ni akan dapat negative 29. Okey, jadi jawapan akhir dia adalah 2. Sini kalau kita tengok 2 times 1. Okey, order matrices. Sebenarnya tujuannya kita nak kenal pasti adakah multiplication ni boleh kita diteruskan. Maknanya kita kena tengoklah, kena same. Dekat yang first matrix ni, dekat row ni kena same dengan yang second matrix tu yang column. Okey, bila same tu barulah kita boleh proceed dan kita boleh katakan jawapan akhirnya mesti identity dia adalah type of matrices ni adalah 2 times 1. Okey, jadi dalam kes ni macam inilah macam mana kita nak dapatkan nilai. Okey, seterusnya untuk B. Okey, tengok sini adalah 1 times 3 untuk types of matrix. Okey, sini adalah 2 times 2. Okey, bila kita compare antara yang ni 3 dan sini adalah 2. Okey, dalam kes ni maksudnya not possible. Tak boleh proceed untuk buat calculation. Not possible. Sebab macam saya bagi tahu tadi lah, kita kena pastikan nilai dekat belakang ni. Kalau yang first ni kita tengok pada yang column, yang second tu tengok pada row. Maknanya kalau sama boleh kita boleh proceed untuk multiplication. Tapi dalam kes ni yang B ni 1 times 3, tengok pada 1 row, 3 kolom dan next adalah 2 times 2. Maksudnya not possible. Tak boleh. Jadi tak ada jawapan lah bagi yang B. Okey, kita check balik untuk yang C. C maksudnya 2 times 3. Okey, yang ni adalah 3 times 2. Okey, jadi bila kita tengok ni, 3 dekat sini sama dengan yang ni. Maksudnya boleh possible. Jadi untuk jawapan akhir dia, matrices dia, type of matrices adalah 2 times 2. Okey, jadi kita pun boleh solvekan proceed untuk calculation. Okey, yang ni. Okey, yang ni. Okey, yang first ini plus yang ni. Okey, jadi 6 darab dengan 48, darab dengan 8 kita dapat 48. Okey, 48. Okey, plus negative 6 minus negative 2. Okey, negative 2. Okey, lepas tu plus. Okey, plus 0 times 1. Jadi 0 lah sini. Okey, jadi next pula. Okey, next yang sebelah ni pula untuk ni. Okey. 6 darab dengan 2. Jadi 12. 12 plus negative 2 times 4 kita akan dapat negative 8. Okey, negative 8 plus 0 times 0, 0 lah. Okey, 0. Okey, next pula. Yang ni. Maksudnya untuk second ni. Okey, jadi 1 times 8. Kita akan dapat 8. 8 plus 4 times negative 6. Kita dapat negative 24. Negative 24. Okey, plus 7 times 1. Kita akan dapat 7. Okey, yang sini pula. 1 darab pula dengan ni. Okey, jadi 1 darab dengan 2 kita akan dapat 2. Iaitu plus 4 times 4 plus 16. Okey, 16 plus 7 multiply with 0 kita akan dapat kosong. Okey, jadi barulah kita boleh simplify. Jadi jawapan akhirnya ke yang ni 48 tolak. Okey, 48 tolak 12. Okey, 14 tak? 14 plus ni. 14 plus 12. Kita akan dapat 60 lah. Okey, kita akan dapat 16. Okey, 16. Okey, lepas tu yang ni 12 minus dengan 8. Kita akan dapat 4. Okey, yang ni 8 minus 24 plus 7 kita akan dapat negative 9.
Okay, dan last sekali 2 plus 16. Kita akan dapat 18. Okay, jadi jawapan akhirnya order dia adalah 2 times 2. Okay, jawapan solution lah 60, 4, -9 and 18. Okay, kalau kata state the A to 3. Kalau A to 3, A to 2. Mana kalau A to 2 adalah jawapannya adalah 18. Kalau ada lagi lah penambahan soalan. Okay, boleh. Okay, jadi kita pun dah selesai untuk yang example bagi matrices lah. Nanti untuk topik matrices ni sebenarnya lebih panjang lah kalau berbanding daripada chapter sebelum ni. Okay, kita tengok yang ni saya ada letak exercise. Okay, yang exercise 1 ni bolehlah untuk praktis dekat rumah. Okay, yang ni exercise ni sama dengan example yang saya bagi sebelum ni untuk dapatkan value bagi nilai. Macam contohnya kalau A ni untuk dapatkan nilai X. Lepas tu nilai Y. Okay, bagi setiap A dan B. Lepas tu yang C untuk identify the value for A and B. And then lastly for M and N. Okay, yang ni awak kena dapat value for each letters lah. Okay, and then for the next exercise, okay, find the sum of the following matrices. Samalah juga dalam kes ni. Yang ni cuma kena sumkan dia. Kena check lah dari segi order matrices dia sama atau tak. Okay, sama atau tak. Okay, and then kalau untuk minus pun sama dari segi proses dengan sum. Okay, yang C, yang exercise 3. Okay, exercise ni adalah untuk multiplication. Yang ni directly lah. Kita boleh buat untuk practice ni. Okay, yang 4 ni pun adalah sama untuk multiplication. And lastly, okay, yang ni ada multiplication and then only you need to find the value of P and Q lah. Okay, yang ni samalah dari segi proses dia. Okay. Dia cumanya kalau yang sebelum ni kita find the value tu daripada awal lah. Lepas tu cuma dalam case ni untuk exercise 5 ni kita ada find value and at the same time kita use the multiplication procedure lah untuk dapatkan nilai. Okay. Jadinya exercise 6 pun sama dengan exercise 5. Okay, boleh practice nanti. Kalau nanti untuk next week kita akan bincang sama-sama lah. Macam mana nak solve kan ni. Okay. Jadi itu sajalah daripada saya. Okay, bye. Assalamualaikum.